Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'. Alhamdulillah, ya. Innal hamdalillah, syukur pada Allah SWT di atas nikmat limpah kurnia Allah, ya, masih lagi memberikan kesempatan untuk hamba, ya, untuk kita semua, ya, yang mana berkesempatan malam ini untuk sama-sama, ya, kita menyambung semula perkongsian kita sebelum ini, ya. Minta ampun, minta maaf, ya, daripada hamba kerana tak dapat meneruskan beberapa hari kebelakangan ini, ya, atas sebab-sebab tertentulah, ya. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, oleh kerana takut, risau, oleh kerana takut berulang kembali esok punya, ya, pagi esok. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, ya, takut tak sempat sebab pagi esok pun hamba merancang untuk ada program pagi, ya. Jadi itulah, takut tak kesempatan. Jadi kita ambil peluang ini untuk lepas isyak ni, ya, masa yang panjang, masa yang terluang ini, untuk kita gunakan, ya, masa yang ada dalam kita berkongsikan, ya, kalam baginda Rasulullah SAW, untuk kita jadikan sebagai, ya, pedoman, ya, dan juga jadikan sebagai ilmu pengetahuan untuk kita memperbanyakkan lagi amalan, memperbanyakkan lagi ibadah, dan memperbaiki ibadah kita yang sedia ada. InsyaAllah, khususnya, ya, pada ibadah zikir yang mana kita kongsikan, ya, sejak daripada Allahumma salli ala Muhammad awal Syawal hari itu. Dan insya-Allah, ya, selagi tak habis hadis tentang zikir ini, kita akan kongsikan juga, ya, terus menerus, ya, sampailah habis. Dan insya-Allah, alhamdulillah, ya, diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk kita teruskan, ya, perkongsian kita tentang fadilat zikir pada malam ini, ya, pada hadis yang ke-16, ya, insya-Allah. Ya, untuk tidak buang masa, ya, berteruslah, ya, untuk kongsikan hadis ke-16 insya-Allah. Baik. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang akan dilindungi Allah di bawah bayangan rahmatnya pada hari yang tiada bayangan selain daripada bayangan rahmatnya, iaitu ada 7 golongan, ya. Iaitu yang pertama, pemerintah yang adil, yang kedua, pemuda yang menggunakan masa muda ataupun masa usia remajanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Yang ketiga, lelaki yang hatinya sentiasa terpaut pada masjid. Yang keempat adalah 2 orang yang berkasih sayang antara satu sama lain kerana Allah, yang mereka berkumpul dan berpisah kerana Allah. Yang kelima pula, ya. Yang kelima, lelaki yang digoda oleh wanita bangsawan dan jelita, lalu dia berkata, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Dan yang keenam adalah seorang yang memberi sedekah, ya, secara bersembunyi ataupun tersembunyi, sehingga tangan kirinya tidak tahu sedekah yang diberikan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh ialah lelaki yang mengingati Allah SWT berseorangan sehingga berlinangan air matanya, ya. Allahu Rabbi. Baik, hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain, ya. Baik. Ya, hadis ini kalau ikutkan di antara hadis yang masyhur jugalah, ya. Kalau rakan-rakan atau tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang sentiasa mengikuti kuliah-kuliah maghrib, ya, di masjid, ya, selepas waktu maghrib sehingga waktu isyak, pasti ada, ya, kerap juga, ya, para asatizah kita akan kongsikan, ya, tentang kelebihan, ya, hadis ini, ya, yang mana 7 golongan yang mana akan dilindungi oleh di bawah bayangan rahmat Allah pada hari kiamat, ya, pada hari yang tiada bayangan selain daripada bayangan rahmat Allah, ya. Baik, kita pergi pada keterangan. Baik, ini adjust sikit, ya. Allahu Rabbi. Okey, supaya lebih tepat kedudukannya itu, insya-Allah. Baik, keterangan, ya, keterangan hadis. Maksud berlinangan air mata ialah mungkin seseorang mengingati maksiat dan dosa-dosa yang lampau, lalu dengan sengaja atau tidak sengaja dia akan menangis hingga berlinangan air matanya. Atau mungkin seseorang yang menangis kerana sangat terharu sehingga tanpa disedari air matanya berlinangan, ya. Baik, ya. Sabit Banani rahimahullah meriwayatkan kata-kata seorang wali Allah, ya. Aku mengetahui doaku yang telah diperkenankan. Orang ramai pun bertanya, ya, kepada wali Allah itu,
Bagaimana tuan dapat mengetahui tentang itu? Jawapannya, semasa berdoa, apabila tegak bulu roma, hati berdebar, ya, hati berdebar dan air mataku berlinangan, maka doa itu, ya, diterima oleh Allah SWT, ya. Maknanya di sini wali Allah ini berkata, ya, dia mengetahui, ya, dia mengetahui apabila doanya diperkenankan, ya. Dan lalu orang ramai pun bertanya, ya, bagaimana tuan mengetahui doa tuan diperkenankan, ya? Padahal ialah maksudnya, Allahumma salli ala Muhammad, ya. Doa, Allah tak mengetahui, tak memberitahu pun doa kita diperkenankan atau tidak, ya. Kerana apabila kita berlaku, contohnya lah, ya, kalau kita minta sesuatu daripada Allah dan kita dapat, ya, Allah bagi kita, dan pada masa itu kita tahu, ya, bahawa doa kita akan diperkenankan. Tapi menunggu masa jugalah, ya, apabila kita mendapat apa yang kita hajatkanlah, ya. Tetapi bagi kisah ini, yang kisah yang dikongsikan oleh ulama ini, ya, tentang seorang wali Allah yang mana dapat mengetahui apabila doanya diperkenankan on the spot, ya. Lepas doa tu tengah berdoa, ya, dan on the spot dia akan tahu doa itu telah diperkenankan, walaupun apa yang dihajati itu tak dapat lagi, ya, mungkin tak dapat lagi, tapi dah diperkenankan, ya. Jadi antaranya adalah, ya, seperti mana yang disebutkan tadi lah, ya, apabila hati bergetar, bulu roma tegak, ya, dan juga tiba-tiba air mata berjujuran dalam kita sedang berdoa tu, air mata berlinangan keluar, maka itu tandanya doa telah pun diperkenankan oleh Allah, ya. Wallahu alam. Baik. Salah satu daripada 7 golongan yang disebutkan dalam hadis di atas ialah seseorang yang mengingati Allah dengan bersembunyi diri ataupun bersunyi diri sehingga berlinangan air matanya. Pada diri orang itu didapati 2 sifat yang unggul, ya. Allahu Rabbi, ya. Yang pertama ialah ikhlas, kerana dia memperingati Allah secara seorang-seorang, secara bersembunyi ataupun secara bersunyi diri, secara khalwat, maknanya Allahumma salli ala Muhammad, ya, tak ada orang nampak, tak ada orang tahu pun, ya, tetapi dia mengingati Allah, dia menangis berlinangan air matanya kerana Allah, ya. Jadi itu menunjukkan keikhlasan, ya, sebab yang tahu, ya, apa yang berlaku tersebut hanyalah dia dengan Allah SWT. Orang lain tak tahu, orang lain tak dengar, orang lain tak nampak, ya. Allahu Rabbi, nyata sekali bahawa keikhlasan itu, ya, terpancar, ya, terzahir di situ, ya. Allahu Rabbi. Baik, ya. Yang kedua adalah takut kepada Allah atau terharu kerana cinta kepada Allah sehingga berlinangan air matanya, dan kedua-dua sifat ini merupakan kelebihan yang sempurna, ya. Allahu Rabbi, ya, maknanya 2 in 1, ya, pada masa yang sama. Sebab kita, seorang lelaki yang bersunyi diri seseorang diri senyap-senyap, tanpa orang lihat, tanpa orang dengar, ya, mengingati Allah, berzikir pada Allah. Itu mengingati Allah tu maksudnya berzikir pada Allah lah, ya. Dan juga berlinangan air matanya, ya, dia mendapat 2 rahmat, iaitu keikhlasan itu, ya, ternyata keikhlasan terzahir, dan kemudian Allahumma salli ala Muhammad, perasaan, ya, cinta dan takut pada Allah SWT itu pun sama-sama terzahir dengan mengingati Allah secara diam-diam ataupun secara tersembunyilah seorang-seorang, ya. Allahu Rabbi. Baik. Disebutkan dalam hadis di atas, ya, yang maksud lelaki yang mengingati Allah dengan bersunyi diri, ya. Para ulama tasawuf menyatakan bahawa bersunyi diri di sini mempunyai 2 pengertian. Ulama tasawuf mentafsirkannya ada 2 pengertian, ya. Yang pertama ialah bersunyi diri daripada orang ramai yang bermaksud berseorangan diri, ya. Macam katakan tadilah, ya, maknanya duduk seorang-seorang, ya, ataupun tak duduk seorang-seorang pun, duduk dalam bilik seorang-seorang malam-malam, tengah malam bangun, ya, anak isteri semua tengah tidur, ya, diam-diam, ya, dia bangun pun orang tak sedar langsung, ya. Kemudian dia bermunajat pada Allah, berzikir pada Allah, mengingati Allah SWT, ya, dan itu yang dimaksudkan dengan pengertian yang pertama, maknanya berseorangan diri, ya. Baik. Inilah pengertian yang biasa digunakan, ya. Yang kedua pula ialah sunyi hati daripada segala sesuatu selain daripada Allah, ya. Mereka mengatakan bahawa inilah asal pengertian sunyi diri. Oleh itu darjat kesunyian diri yang paling sempurna ialah golongan kedua-dua pengertian di atas, ya. Baik, kedua-duanya adalah, ya, golongan yang mana paling sempurna lah, yang pertama dan yang kedua. Dan yang kedua itu menunjukkan bahawa dia duduk mungkin dengan orang lain, ya, bersama orang lain, tapi orang lain tak tahu apa dalam hati dia, ya. Dia sentiasa mengingati Allah,
ya, walaupun dia duduk dengan orang lain, ya, dia duduk diam-diam, mungkin dia dengar orang lain bercerita, tetapi dalam hati dia berzikir pada Allah, ataupun dia mengingati Allah, ya Allah, ya, ampunkanlah segala dosa dalam hati ni, dalam hati. Maknanya orang di sekeliling dia tak tahu pun apa yang sedang dia ingatkan, ya, sedang dia fikirkan, ya, dalam hatinya siapa ketika itu dia ingat, semua orang tak tahu. Yang tahu hanya dia dengan Allah SWT, ya. Jadi ini di antara kedua-duanya lah, kedua-duanya adalah apa nama tu, Allahumma shalli ala Muhammad, dalam keadaan berzikir pada Allah, dan kedua-duanya adalah suatu yang tindakan ataupun perbuatan yang sempurna, insya-Allah, ya. Baik. Namun apabila seorang berada di tengah-tengah perhimpunan orang ramai dan hatinya sunyi daripada segala sesuatu selain daripada Allah, dan pada masa itu dia menangis kerana mengingati Allah, maka dia juga termasuk di dalam golongan tersebut, ya. Baik, ya. Jadi kalau macam tadi, ya, tadi mungkin duduk dalam golongan, duduk di kalangan orang ramai, tetapi ingat pada Allah, zikir pada Allah, relax, ya, tengok muka, relax, ya, mata memandang sana memandang sini, tapi mungkin tak memandang benda-benda yang haram lah, ya, atau mungkin memandang wajah rakan-rakan di sekitar dia, ya, kawan-kawan dia, tapi hati dia berzikir kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam hati, la ilaha illallah, ya Allah, ampun dosaku, ya Allah, ya astaghfirullahalazim, macam-macam lah dia sebut dalam hati dia, ya. Tapi mulut tak berkata apa-apalah mungkin, ya. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, ya. Tapi yang ni pula yang diceritakan ini, yang dia berzikir, dia mengingati Allah di kalangan rakan-rakan ataupun orang di kalangan dia ada ramai, ya, ataupun mungkin dia ada di tempat orang ramai sekalipun, ya, dan sehingga sampai satu peringkat, ya, oleh kerana dia berzikir pada Allah, dia teringat mungkin dosa-dosa yang lampau, dia datangnya rasa cinta pada Allah, rindu pada Allah SWT, ya, sehingga kan air matanya berlinangan, tetapi di khalayak ramai, ataupun di samping orang-orang ramai, ya. Maknanya ada orang di sekitar dia lah, walaupun tak ramai, 2, 3, 4 orang, tetapi dia tak berseorangan. Jadi di ketika itu juga ada pendapat ini mengatakan bahawa ia pun tergolong dalam golongan orang yang di antara 7 orang yang akan dilindungi, ya, oleh Allah di bawah rahmat Allah, ya, di padang mahsyar nanti, ya. Baik. Okey. Apabila hatinya, ya, bukan hanya sunyi daripada orang ramai, tetapi turut sunyi daripada ingatan segala sesuatu selain daripada Allah, maka perhimpunan orang ramai itu sedikit pun tidak akan memudaratkannya, ya. Itulah, walaupun duduk di khalayak orang ramai, ya, tapi hati ni berzikir pada Allah, ingat pada Allah, ya, itu tak memudaratkan dia. Maknanya itu tidak menyebabkan dia tak tergolong di dalam golongan orang ini, orang yang tergolong dalam 7 orang golongan inilah, ya. Jadi itu kelebihan dia. Jadi oleh yang demikian, kita pun insya-Allah, ya, kita boleh amalkan walaupun kita berada di dalam perhimpunan, dalam satu majlis dan sebagainya, ya. Kalau mungkin kita tak bersembang dengan orang lah, contohnya lah, ya, kita boleh ingat pada Allah, zikir pada Allah, ya, ingat pada Allah, insya-Allah, ya, kita gunakan masa yang ada dengan sebaik mungkin, ya, insya-Allah. Baik. Ini ingatan khas untuk diri hamba sendiri, orang yang bercakap khususnya, dan kepada rakan-rakan, insya-Allah sama-sama kita sentiasa memperingati Allah. Manalah tahu dalam kita menghadiri majlis ke, atau kita berada di mana sekalipun, ya, tiba-tiba itulah, ya, masa dan saat terakhir untuk kita, tetapi dalam hati kita mengingati Allah, ya, dan mungkin juga, ya, kalam kita ketika itu, ya, lafazkan juga, ya, kalimah thayyibah, insya-Allah, ya, contohnya la ilaha illallah lah, ya, kalimah thayyibah, la ilaha illallah dalam hati kita, ataupun kita zahirkan juga sekali-sekala di lidah kita, ya, dan tak didengari oleh orang, ya, tapi ketika itu Allah Rabbi, ya, mungkin saat terakhir kita dijemput oleh Allah SWT. Jadi alhamdulillah, insya-Allah kita mati ataupun kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, ya, alhamdulillah. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad, di antara tip yang paling mudah dalam kehidupan ini untuk mencapai, ya, Allahumma shalli ala Muhammad, kematian, Allah husnul khatimah, ya, husnul khatimah adalah dengan sentiasa berzikir pada Allah, mengingati Allah dalam hati, mengingati Allah pada lisan kita, insya-Allah, ya. Baik. Menangis kerana mengingati Allah atau takut kepadanya merupakan satu kurniaan Allah yang sangat besar, benar, ya, bukan mudah, ya, bukan mudah sebenarnya untuk kita menangis atau menitiskan air mata kerana Allah, bukan sesuatu yang mudah, ya, kerana ianya soal hati. Kalau orang yang berlakon ke apa semua tu lain lah, ya, kadang-kadang untuk melahirkan perasaan sedih tu dia mengingati, ya, kisah-kisah sedih dalam kehidupan dia, contohnya, ya. Tapi sebenarnya tak pun mengingati ataupun menjiwai watak tu macam seolah-olah
dia betul-betul takut pada Allah dan sebagainya. Wallahu alam lah, ini pendapat hamba lah, ya, pandangan hamba sendiri, ya, sebab Allahumma salli ala Muhammad, ya, ada jugalah hamba dengar, ya, dalam kelas-kelas macam itulah, ya, kelas-kelas lakonan dan sebagainya. Kadang-kadang tips-tips untuk membuatkan menitikkan air mata, ada kadang-kadang ialah titik air mo lah, ya. Titik air mo, kemudian perah bawang ke, potong bawang ke, ya, nak membuatkan air mata tu keluar, ya. Tetapi di sini berbeza, ya. Menangis, menitikkan air mata apabila mengenangkan dosa, mengingati Allah, ya, ia suatu rahmat yang besar sebenarnya, ya, dan ianya adalah pemberian Allah yang sangat besar, ya, sebab Allahumma salli ala Muhammad, ya, mata yang menangis, ya, sebab apa? Mata yang menangis, menitikkan air mata ini dapat memadamkan api neraka, ya, tidak akan dijilat oleh api neraka. Allahu Rabbi, ya. Jadi itulah di antara, ya, fadilatnya, dan di atas rahmat dan juga kurniaan Allah pada orang yang mampu menangis kerana Allah, ya. Baik. Berbahagialah seseorang yang dikurniakan nikmat ini, benar, ya. Berbahagialah pada orang yang memang mampu menangis. Maknanya dia bangun seorang-seorang bermunajat pada Allah SWT, mengenang dosa-dosa yang lampau, ya, mengenang nikmat-nikmat yang lampau, ya. Mengenang nikmat pun boleh menangis, ya, sebenarnya, ya. Tak semestinya mengenang dosa saja kita boleh menangis, ya. Bila Allah nak berikan nikmat yang sangat besar ini, ya, ketika kita kenang nikmat-nikmat yang Allah beri, ya Allah, banyaknya nikmat yang kau beri pada aku, ya Allah. Walaupun duduk rumah yang biasa je, rumah kecil macam hamba sendiri, ya, contoh, ya. Dan juga duduk rumah biasa, kereta biasa, anak isteri pun biasa-biasa saja, ya, tak ada apa pun yang lebih, ya, macam orang lain, tapi terasa dalam diri itu sentiasa qanaah, maknanya sentiasa cukup, ya, dan bersyukur dengan apa yang dapat, ya. Kemudian dengan nikmat-nikmat yang dibilang, yang diingatnya, yang Allah berikan kepada dia ni, boleh menyebabkan air mata bercucuran, gembira, syukur, tanda syukurnya kepada Allah SWT boleh menyebabkan air matanya bercucuran. Itu pun di antara, ya, nikmat yang besar sebenarnya yang telah dikurniakan oleh Allah SWT di atas kemampuan dia untuk menitiskan air mata, ya, kerana Allah Ta'ala, ya. Allahu Rabbi. Baik. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa sesiapa menangis kerana takut kepada Allah, ya, dia tidak akan masuk ke dalam neraka sehingga susu masuk kembali ke dalam putingnya. Allahu Akbar. Maksudnya, ya, bacakan semula. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa sesiapa menangis kerana Allah, ataupun menangis kerana takut kepada Allah, dia tidak akan masuk ke dalam syurga sehingga susu masuk kembali ke dalam putingnya, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Apa maksud tu, ya? Yang apa faham ialah, ya, mustahil susu akan masuk dalam puting dia balik. Betul tak? Ya. Allah Akbar. Kalau kita rujuk kepada susu ibu lah, ya, mustahil susu akan masuk ke dalam putingnya balik. Jadi maknanya tak akan masuk ke dalam neraka sampai bila-bila lah, ya. Allahu Rabbi, ya. Jadi inilah di antara kelebihan yang Allah berikan kepada mereka yang menangis kerana takut pada Allah, kerana takut pada azab-azab yang Allah sediakan, ya. Jadi Allahu Akbar, menitis air matanya, maka insya-Allah, ya, api neraka tidak akan menjamah jasadnya, walaupun sekejap, sedetik, walaupun sesaat, ya. Allahu Rabbi. Baik. Keadaan ini adalah sesuatu yang mustahil. Begitulah juga mustahil dia untuk dimasukkan dalam neraka. Itulah, apa yang dimasukkan dengan, ya, menunggu sehingga susu masuk semula ke puting, memang sesuatu yang mustahil lah, sesuatu yang tak akan terjadi, ya. Jadi makanya, ya, tak akan terjadi. Ianya sesuatu yang mustahil bagi Allahumma salli ala Muhammad. Sesuatu yang mustahil bagi mereka yang menangis kerana takut pada Allah untuk masuk ke dalam neraka. Allahu Rabbi. Ya, suatu jaminan jugalah, ataupun suatu, Allahu Rabbi, ya, sesuatu yang boleh kita pegang, ya. Oleh demikian, ya, para ulama mengatakan bahawa kalau kita susah nak menangis, memang susah nak menangis, ya, dalam kehidupan kita ni, buatlah menangis dulu, ya. Buat menangis dulu, ya. Allahu Rabbi, ya. Buat menangis dulu, tak apa, insya-Allah. Kemudian insya-Allah, ya, minta pada Allah, ya, minta sentiasa pada Allah agar Allah datangkan rasa sedih, rasa hiba, rasa terharu dan sebagainya dalam hati kita yang boleh membuatkan air mata kita mudah untuk menangis, ya. Jadi menangis pun mengikut setengah ulama mengatakan bahawa kena latih juga,
ya, sehingga kan disuruh untuk buat menangis dulu, ya, supaya insya-Allah dengan keadaan itu, ya, kita dapat menangis betul-betul kerana Allah. Apapun minta pada Allah, ya, apapun minta pada Allah dan berusaha untuk mendapatkan. Sebab dalam kehidupan kita ni, ya, sebagai seorang hamba, kehidupan di dunia ni segala-galanya kena berusaha, ya, kena nak dapatkan sesuatu kena berusaha, ya, kemudian Allah akan beri, ya, yang berinya Allah Taala, ya, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, untuk berhajat pada sesuatu, kita kena berusaha, ya, berusaha mengikut jalan yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jalan yang ialah, ya, jalan-jalan yang diajarkan oleh ulama itu adalah datang daripada baginda Rasulullah SAW. Jadi itu yang terbaik, itu yang perlu kita amalkan, insya-Allah, ya. Baik. Diriwayatkan dalam hadis yang lain bahawa sesiapa menangis kerana takut kepada Allah, walaupun sedikit daripada air matanya menitis ke atas tanah, maka dia tidak akan diazab pada hari kiamat. Tengoklah, Allah Rabbi, ya, walaupun setitis, mungkin setitik saja air mata kita jatuh ke tanah, ya, kita tak akan diazab oleh Allah dalam neraka. Nauzubillah. Nauzubillah, itu yang kita nak, ya. Allahumma salli. Nauzubillah tu untuk neraka lah, nauzubillah, ya, maknanya tak nak masuk neraka langsung, ya. Harap Allah jauhkan daripada kita semua daripada azab neraka, ya, insya-Allah. Baik. Disebutkan dalam satu hadis bahawa api neraka diharamkan ke atas dua jenis mata. Yang pertama, ini yang disebutkan tadi, ya, mata yang mana mata yang menangis kerana takutkan Allah. Yang kedua, mata yang berjaga malam untuk memelihara Islam dan umatnya daripada serangan orang kafir, ya. Dua mata yang mana tidak akan dijilat oleh api neraka, yang tak akan dibakar oleh api neraka, yakni, ya, menangis kerana Allah, mata yang menangis, sentiasa menangis kerana takutkan Allah, dan juga mata yang berjaga malam, ya, mata yang berjaga malam untuk menjaga keselamatan orang-orang Islam dan memelihara agama Islam itu sendiri daripada serangan musuh, ya. Baik. Disebutkan dalam hadis yang lain bahawa api neraka diharamkan ke atas mata yang menangis kerana takut kepada Allah, mata yang tidak memandang sesuatu yang diharamkan seperti memandang wanita yang bukan mahram dan sebagainya, ya, dan mata yang telah cedera mati yang telah cedera di jalan Allah, ya. Diterangkan dalam sebuah hadis bahawa sesiapa yang mengingati Allah bersendirian adalah seperti seorang yang pergi berseorangan diri untuk menentang orang-orang kafir, ya. Allahu Rabbi, ini, ya, Allahu Rabbi, besarnya, ya, kelebihan yang Allah berikan kepada mereka yang menjaga mata mereka daripada memandang, ya, sesuatu yang haram, ya, dan juga mata yang mana, ya, Allahu Akbar, apa nama tu, bukan mata saja, ya, bahkan orang yang mengingati Allah dalam keadaan bersendirian, ya, seolah-olah diibaratkan, ya, seorang yang pergi memerangi orang kafir secara seorang diri, ya. Allahu Akbar, memang sangat berani dan sangat hebatlah, ya, mereka yang pergi untuk berperang dengan orang kafir, ya, secara seorang diri dan apa ni, Allahu Akbar, yang sanggup mengorbankan dirilah untuk agama dan untuk Islam, insya-Allah, ya. Islam itu agamalah, ya. Baik. Baik. Kering dekat lah kasih, ya. Allah Rabbi. Baik, tak apa, insya-Allah. Alhamdulillah, habis untuk hadis yang ke-16. Dan insya-Allah, ya, kita pergi pula untuk hadis yang ke-17. Sekejap tengok lu panjang tak panjang. Okeylah, ya. Kita pergi dua hadis malam ni, insya-Allah, ya, semoga bermanfaat. Baik, kita pergi untuk hadis yang ke-17, ya, yang mana bertajuk mereka yang mengingati Allah dalam setiap keadaan akan diseru sebagai orang yang bijak pada hari kiamat, ya. Baik. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang penyeru akan menyeru pada hari kiamat, di mana mereka yang bijak. Okey, baik, ya, ulang balik, ya. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang penyeru akan menyeru pada hari kiamat, di manakah orang yang bijak, ya. Ditanya, ya, orang yang menyeru tu akan menyeru, di manakah orang yang bijak, ya, ditanya, ya. Dan orang ramai akan bertanya, ya, siapakah yang dimaksudkan dengan orang bijak, ya. Jawab baginda Rasulullah SAW, mereka itu
ila Allah Subhanahu wa taala sambil berdiri dan duduk dan dalam keadaan berbaring, ya, yakni dalam setiap keadaan mereka mengingati Allah Subhanahu wa taala, ya, sama ada duduk, berdiri atau berbaring, sentiasa mengingati Allah, ya. Jadi mereka-mereka inilah yang akan dikatakan sebagai orang yang bijak, ya. Orang yang bijak adalah orang yang sentiasa mengingati Allah, ya. Baik. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi lalu berkata, Ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Ya Allah. Maka peliharakanlah kami daripada siksaan api neraka. Ya, satu bendera akan disediakan untuk mereka. Mereka semua akan mengikut bendera itu dan dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam syurga untuk selama-lamanya. Allahu Akbar. Alangkah bahagianya kalau kita pun dibangkitkan nanti dan kita di antara orang yang mengikut di belakang bendera ini, ya. Allahu Rabbi, insya-Allah, ya, sebab kita akan dibangkitkan nanti oleh Allah SWT, ya, daripada alam kematian, ya, dibangkitkan semula. Maka pada masa tersebut kita akan berkumpul mengikut kepada siapa orang yang kita cintai, siapa yang orang kita ikut semasa hidup kita, ya. Kalau kita menjadikan baginda Rasulullah SAW sebagai idola kita dan mengikut segala apa yang Rasulullah ajarkan, insya-Allah, dan kecintaan kita pada baginda Rasulullah SAW tidak berbelah bagi, makanya kita akan berada di belakang bendera Rasulullah, di belakang baginda Rasulullah SAW. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi apabila seseorang Allahu Akbar, yang menjadikan, ya, pemimpin-pemimpin, contohnya pemimpin-pemimpin yang taut, ya, sebagai orang yang diikutinya semasa di dunia, maka dia akan bangkit dalam keadaan mengikuti orang tersebut. Nauzubillah, ya. Begitulah, ya, lain-lain pun sama, ya. Kalau ikut artis bukan yang semua buruk, semua yang tak elok, ya. Ada yang bagus, yang baik, ya. Cuma Allahumma shalli ala Muhammad, ya. Cuma ada juga yang setengahnya yang memang malah tak nak sebut lah, faham-faham sendirilah. Maka sesiapa yang kita ikut, kita jadikan dia idola, ya, dan kita akan dibangkitkan daripada alam kematian dan akan ikut berada di belakang mereka. Nauzubillah. Jadi oleh yang demikian, ya, satukanlah hati, jadikanlah semata-mata tidak ada orang lain, ya, hanya baginda Rasulullah SAW sebagai idola, dan, ya, jadikan ikutan-ikutan orang-orang yang hebat, ulama-ulama, ya, para sahabat dulu, ya, para sahabat, tabi'in, Allahu Akbar, Allahu Rabbi, apa nama tu, para sahabat, ya, ulama-ulama, ya, daripada zaman dahulu sampai ke sekarang, ya. Jadikan mereka ikutan kerana mereka adalah pewaris Nabi. Jadi ilmu-ilmu mereka kita jadikan ikutan, kita jadikan amalan, ya. Apa yang baik yang dilakukan oleh mereka kita ikut, ya. Yang buruk jangan ikutlah, ya. Allahu Rabbi. Jadi insya-Allah dengan cara itu kita harapkan kita dibangkitkan di belakang baginda Rasulullah SAW, ya, insya-Allah. Baik. Okey, kita pergi pada keterangan untuk hadis yang ke-17, ya. Memikirkan tentang penciptaan langit, ya, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi bermaksud memikirkan mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah SWT dan keajaiban hikmahnya, dan perkara ini akan meneguhkan lagi makrifatnya. Ya ilahi, alam ini adalah taman Engkau, ya. Itu syair lah, ya. Ada penulis titipkan satu syair, ya, sepotong syair. Baik. Okey, daripada Ibnu Abu, ini masih lagi keterangan yang hadis ke-17, ya. Daripada Ibnu Abu Dunya, ya, Ibnu Abi Dunya rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis mursal bahawa pada suatu ketika baginda Rasulullah SAW pergi kepada sekumpulan para sahabat yang sedang duduk berdiam diri, ya. Baginda Rasulullah SAW bertanya, apa yang kau fikirkan? Mereka menjawab, kami memikirkan tentang ciptaan Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, baik, jangan sesekali memikirkan tentang zat Allah SWT, kerana zatnya itu tidak dapat difikirkan, tetapi fikirkanlah tentang ciptaannya. Benar, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah sesuatu yang perlu diingatkan, ya, oleh kita lah, terutama sekali orang Islam. Jangan sesekali memikirkan tentang zat Allah. Jangan kita sesekali memikirkan tentang macam mana rupa Allah, macam mana bentuk Allah dan sebagainya. Na'udzubillah. Jangan fikirkan, ya. Kalau terfikir, terlintas saja, istighfar banyak-banyak, ya, kemudian jauhkan, ya. Kerana itu adalah hasutan syaitan sebenarnya, ya. Kita tidak mampu untuk berfikir tentang zat Allah, ya. Kita tak mampu untuk bayangkan tentang keadaan syurga Allah,
Ya, kita tak dapat mampu tak dapat membayangkan nikmat yang Allah berikan di dalam syurga Allah nanti. Apatah lagi ya untuk membayangkan, untuk memikirkan tentang zat Allah. Jadi itu adalah sesuatu perkara yang dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Jangan fikirkan tentang itu, hanya lihat ya. Kalau nak tengok kebesaran Allah, kehebatan Allah SWT, lihatlah ciptaan Allah di sekeliling kita banyak. Ya, kalau kita pandang ke atas, melihat ke langit pun kita dah nampak kebesaran Allah. Ya, bagi mereka yang pernah menaiki kapal terbang, lagilah ya nampak dengan jelas dan nyata. Ya, bagaimana awan ya boleh terapung di udara, ya, yang mana mengandungi air di dalamnya tapi tak jatuh menghempap kita. Ya, itu kebesaran Allah. Kita kena tengok, jangan tengok saja. Ya, jangan sesekali kita tengok penciptaan Allah tu tengok saja, pandang tercengung mata-mata. Ya, jangan. Ya, pandang ciptaan Allah sambil berfikir dan fikirkan kehebatan Allah dan ucapkan subhanallah, subhanallah, sangat hebat, maha hebat Allah ya. Tengok gunung yang tinggi, langit lah, bukit yang tinggi, yang hijau ya, betapa kuatnya gunung tersebut ya. Tengok pokok yang besar, jangan tengok pokok besar ingat penunggu pula ya. Itu di antara masalah-masalah ya yang ada pada hati kita. Sepatutnya kita lihat apa saja di keliling kita, ima bangunan besar pencakar langit sekalipun, jangan ingat oh hebatnya orang kita buat Allahu Rabbi ya, bangunan besar ya, hebatnya orang contoh orang Qatar ya, oh hebatnya orang Qatar buat bangunan besar. Jangan ya. Allahu Akbar. Kalau kita kata macam tu, kita seolah-olah ya ada sedikit masalah hati kita ya. Hati kita dengan Allah ada masalah sedikitlah, wallahu alam ya. Jadi seharusnya bila kita melihat kebesaran ya imam macam yang sebut tadi, bangunan tinggi sekalipun itu adalah dengan izin Allah. Walaupun manusia yang membuatnya, menciptanya, membangunkannya, tapi tanpa izin Allah ianya tak akan berlaku, dan tanpa idea yang Allah campakkan dalam kepala orang untuk memikirkannya dan untuk membuatkannya, tak akan berlaku ya. Jadi segala yang berlaku itu adalah dengan izin Allah dan dengan pemberian Allah ya. Manusia sendiri Allah yang jadikan ya. Jadi dengan manusia, dengan badan tulang empat kerat ni, dengan otak yang ada ya, Allah yang jadikan. Itu yang membuatkan bangunan-bangunan besar terjadi ya. Kapal terbang yang besar yang dibuat daripada besi pun boleh terbang ke udara, yang berat macam tu pun boleh terbang ya. Itu semua kebesaran Allah ya. Apatah lagi kita tengok betul-betul yang yang original ya, macam apa sebut tadi ya, awan ya, langit dia gunung ganang ya, air yang mengalir dalam sungai ya, ikan-ikan ya, makhluk-makhluk Allah lah ya. Apatah lagi makhluk-makhluk yang ditemui oleh para saintis yang hebat-hebat ya, termasuklah sekarang ni ya, dalam tempoh PKP ni ya, coronavirus itu sendiri adalah makhluk Allah yang mana tak nampak di mata, tetapi boleh membunuh manusia bila-bila masa saja ya, boleh menjakiti manusia bila-bila masa saja ya. Itu juga di antara kebesaran Allah. Jadi kita tengok jangan tengok saja ya, jangan tengok dengan mata kepala saja ya. Jangan tengok dengan mata kepala saja, tengok dengan mata hati juga ya. Dengan mata hati itu kita akan nampak kebesaran Allah ya. Baik. Sekali seorang sahabat rahimahullah, atau seorang sahabat radhiyallahu an berkata kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ceritakanlah tentang mana-mana amalan baginda yang aneh ya. Beliau berkata ya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidak ada amalan baginda Rasulullah SAW yang tidak aneh ya. Tidak ada amalan Rasulullah yang tidak aneh ya, semuanya aneh ya. Sekali peristiwa baginda Rasulullah SAW datang ke tempat tidur lalu baring dan berselimut bersamaku. Kemudian baginda SAW bersabda ataupun berkata, biarkanlah aku beribadat kepada Tuhanku. Ya, baginda Rasulullah SAW pun bangun lalu berwuduk dan mendirikan solat sambil menangis sehingga air mata mengalir membasahi dadanya. Allahu Rabbi ya. Kita setakat kadang-kadang mengalir air mata pun dia jatuh menitik sini je. Sampai sini dah kering ya. Sebab apa? Sebab sikit sangat. Allahu Rabbi. Air mata yang keluar tu sikit sangat. Allahu Rabbi ya. Tapi baginda Rasulullah SAW ya menangis sampai basah dada. Ya, dada yang basah ya. Baginda Rasulullah SAW menangis sampai dada basah
bukan setakat pipi je basah, ya. Ada setengah riwayat mengatakan para sahabat, para ulama menangis sampai basah janggut, tapi tak boleh lawan Rasulullah lagi, masih lagi tak boleh lawan Rasulullah, sebab Rasulullah pun ada janggut, tetapi Rasulullah menangis sampai basah dada. Bayangkanlah, Allahu Rabbi, betapa banyaknya air mata yang keluar. Kita pula kadang-kadang menangis, kadang-kadang tak menangis, dan menangis pun, bila menangis pun tak sempat nak jatuh ke janggut pun, tak sempat nak jatuh ke misai pun, Allahu Rabbi, sampai kat pipi ni pun dah kering. Sebab apa? Sebab sikit sangat air mata yang keluar. Allahu Akbar. Jadi oleh demikian, sama-samalah muhasabah diri, sama-samalah muhasabah diri untuk kita memperbaiki diri, supaya kita lebih dekat dengan Allah, dan Allah kurniakan kebolehan ataupun Allah kurniakan nikmat untuk kita menangisi segala Allahumma salli ala Muhammad, segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, menangis kerana takut kerana Allah, menangis kerana takut azab Allah, menangis kerana cinta pada Allah, menangis kerana rindu pada Allah, menangis kerana syukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Itu kita nak, sama-samalah kita usahakan, insya-Allah. Baik, sambung kisah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, baginda Rasulullah SAW. Okey, baik, begitulah juga keadaan baginda Rasulullah SAW ketika sujud dan rukuk, sepanjang malam. Begitulah keadaan baginda Rasulullah SAW sehingga Bilal, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu datang memanggil baginda Rasulullah SAW untuk solat subuh. Saya berkata, ya Rasulullah, tidakkah telah dijamin keampunan untukmu? Ini Sayyidatina Aisyah berkata pada baginda Rasulullah SAW, tidakkah syurga telah dijamin untukmu, ataupun keampunan telah pun dijamin untukmu, tetapi mengapa Tuhan menangis begitu sekali? Allahu Rabbi, Rasulullah yang dah dijamin syurga, memang confirm lah, sebab apa? Rasulullah sendiri yang akan buka pintu syurga. Tidak akan ada orang yang masuk syurga melainkan Rasulullah yang akan pertama sekali akan masuk syurga. Di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, Rasulullah akan ketuk pintu syurga. Jadi confirm masuk syurga lah. Selagi Rasulullah tak masuk syurga, tidak akan ada makhluk ataupun tidak akan ada orang yang akan masuk syurga Allah. Jadi itu memang jaminan, jaminan. Jadi mengapa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya, mengapa engkau menangis sampai begitu sekali ya Rasulullah? Rasulullah SAW pun bersabda, tidakkah sesepatutnya aku menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur? Kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda lagi, mengapa tidak aku menangis sedangkan pada hari ini telah diturunkan ayat-ayat berikut. Ini ayat Al-Quranul Karim, surah Ali Imran, ayat ke 190 sehingga ke 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. Allah minta maaf, tak ada nafas. Subhanallah. Baca semula ayat yang ke 191. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فاقنا عذاب النار. Sadaqallahul azim. Nak kepit kitab ni lagi, tercungap-cungap jadinya. Baik, insya-Allah. Baik.
Surah Ali Imran ayat 190 sehingga ke ayat 191, yang mana membawa erti sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang bijak, iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Wahai Tuhan kami, maha suci Engkau, maka peliharakanlah kami daripada azab api neraka. Ya, surah Ali Imran ayat 190 hingga 191, ya, 2 ayat. Seterusnya baginda Rasulullah SAW pun bersabda, kebinasaan bagi orang yang membaca ayat tersebut tetapi tidak merenung dan memikirkan tentangnya. Allahu Rabbi, ya, baik, sama-sama kita fikirkan, ya, kita renungkan, ya, ayat pengertian ayat daripada surah Ali Imran ayat 190 dan ayat 191, ya. Tuan-tuan boleh baca dan boleh cari apa nama tu tafsirnya, ya, boleh baca tafsirnya dan insya-Allah, ya, boleh rujuk kepada asatizah yang ada untuk mendapatkan keterangan yang lebih lanjut insya-Allah, ya. Baik, kita teruskan. Amir bin Absi Khais rahimahullah berkata bahawa beliau mendengar daripada sahabat, bukan hanya daripada seorang, dua ataupun tiga orang, tetapi daripada sebilangan besar para sahabat mengatakan bahawa merenung dan berfikir akan ciptaan Allah SWT adalah nur dan cahaya iman, ya. Bukan semua orang buat, ya. Kadang-kadang seperti mana yang sebut tadi, ya, kadang-kadang kita tengok sesuatu tu yang cantik, yang menarik, macam tu je, melopong bilik mata. Oh, hebatnya orang yang buat. Habis macam tu je lah, ya. Oh, hebatnya rakyat sini, ya. Hebatnya rakyat Malaysia. Macam tu je lah. Jadi habis setakat tu saja. Ya, kita tak kata Allah Subhanallah, hebatnya ciptaanmu ya Allah. Lepas tu kita fikir sedalam-dalamnya, macam manalah engkau kau menciptakan sesuatu sebatang pokok yang boleh daripada kecil sampai besar, ya, boleh membesar dengan baik, walhal duduk di bawah matahari, ya, walhal tak ada orang jaga pun, ya. Contoh macam lalang sendiri. Lalang, kita tengok lalang tak ada orang jaga pun, padang dan orang benci pun lalang ni kan, tapi dia akan ditumbuh. Ya, dia akan tumbuh. Ya, ada je benih dia akan tumbuh elok je. Ya, tinggi, ya. Kalau tak dijaga memang boleh apa ni? Kalau kita masuk, kita tinggi boleh tenggelam, ya. Jadi itu kebesaran Allah sebenarnya. Ya, kalau kita tengok betul-betul, Allahu Akbar, ya. Engkau lah yang menjaga segala-galanya. Engkau lah yang mentakbir segala-galanya, Allah, ya. Baik. Jadi okey, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda bahawa terdapat seorang yang berbaring di bumbung rumahnya. Ya, biasanya rumah Arab lah, ya, rumah Arab. Kalau kita tengok tak macam rumah kita, ya. Rumah Arab ni Allahumma salli ala Muhammad, ya, bumbung dia akan straight flat, ya, dan boleh naik atas, dan bumbung dia kadang-kadang dibuat daripada tanah liat je, ya. Jadi oleh demikian ramai di antara diorang ni kadang-kadang boleh melepak ke atas tu, ya. Rumah Arab lah, kebanyakan rumah Arab, ya. Jadi kelebihan ni lah, hamba pun suka rumah macam tu sebenarnya, ya. Tapi kita kerana cuaca kita, ya, tak sesuai sangat. Kecuali kita buat rumah batu dan buat portion yang tertentu saja. Tak bolehlah sepanjang sebesar rumah tu kita buat semua atap macam tu, ya. Tak boleh kan, tak berapa sesuai. Kerana cuaca iklim khatulistiwa ni hujan lembap sepanjang tahun, ya. Jadi hujan tak menentu, jadi tak sesuai lah. Kalau mereka memang sentiasa panas sepanjang tahun, jadi memang sangat sesuai. Hujan, ya, mereka ni buat rumah macam tu, mereka boleh duduk atas rumah atau bumbung rumah tu sambil baring, hamparkan tilam, hamparkan bantal, tengok ke langit, ya, melihat kebesaran Allah, tengok langit, tengok bintang, tengok bulan, subhanallah. Dan di samping pada masa itulah, ya, akan kita fikirkan kebesaran Allah, ya. Sangat hebatnya kejadian Allah, ya. Allahu Rabbi. Alamak, sekejap, ya, angin dah tolak, angin kuat sangat. Angin dah pergi dah. Sini kot. Orang Arab. Allahu Rabbi mana tadi? Subhanallah. Okey, baik. Ya, okey, baik.
daripada daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda bahawa terdapat seorang sedang berbaring di atas bumbung rumahnya, biasanya rumah orang Arab lah, berbumbung andai, sambil memandang ke arah langit, ya. Memandang ke arah langit, mana tadi, dan melihat bintang-bintang, lalu berkata, demi Allah, aku yakin bahawa ada zat yang menciptakan semua ini. Ya Allah, ampunilah aku. Maka rahmat Allah tertumpu kepadanya, lalu dia diampuni, ya. Allahu Akbar, ya. Tengok, kalau kita tengok ciptaan Allah, ya, kita bersyukur ataupun kita mengingati Allah, ya, dan berdoa kepada Allah SWT, Allah bagi pengampunan kepada kita, ya. Tak susah pun. Ya Allahu Rabbi, ya. Jadi amalkanlah, ya. InsyaAllah semoga Allah ampunkan segala dosa kita, ya. Baik. Maka rahmat Allah SWT tertumpu kepadanya. Okey, kita baca dah. Okey, daripada Ibnu Abbas, ya, daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa berfikir seketika adalah lebih baik daripada beribadah sepanjang malam. Demikian juga diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, yang mana mengatakan pendapat yang sama ataupun berkata tentang apa nama tu, sabdaan yang sama, yakni berfikir seketika, ya, adalah lebih baik daripada beribadah sepanjang malam. Tapi berfikir seketika tu merujuk kepada berfikir tentang kebesaran Allah lah, ya, melihat dan berfikir tentang kebesaran Allah, ya. Jadi itu yang dikatakan, yang dimaksudkan, ya. Baik. Diriwayatkan juga daripada Hazrat ataupun daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahawa berfikir seketika tentang kejadian-kejadian Allah adalah lebih baik daripada beribadat selama 80 tahun, ya. Seorang bertanya kepada Ummi Darda, ya, tentang ibadat Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu yang paling afdal. Jawapannya merenung dan berfikir tentang kejadian Allah, ya, Subhanahu wa taala, ya. Ini di antara ibadat yang suka dilakukan oleh Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, ya, yang ini merenung, ya, tentang kejadian Allah, ya. Maknanya dia banyak berfikir, merenung kejadian Allah dan banyak berfikir, ya. Allahu Rabbi. Baik. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, berfikir seketika adalah lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun, ya. Ini daripada Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahawa Rasulullah sendiri bersabda, berfikir sejenak, ya, berfikir sejenak ataupun seketika adalah lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun. Walau bagaimanapun, riwayat-riwayat di atas bukanlah menunjukkan bahawa ibadah-ibadah yang lain tidak perlu dikerjakan. Jangan salah faham juga, ya. Jangan pula salah faham, ya, kerana ibadah-ibadah lain kena perlu dikerjakan, ya. Ini perumpamaan, ya, perumpamaan. Tetapi berfikir itu tentang kebesaran Allah. Apabila kita berfikir tentang kebesaran Allah, secara otomatiknya kita akan mengingati Allah, ya. Mengingati Allah itu adalah zikrullah, zikir pada Allah, dan kita mengagumi kebesaran Allah dan kita lafazkan kebesaran Allah, ya, maka ianya adalah suatu ibadah, ya. Tapi ibadah yang lain perlu juga untuk dikerjakan, ya. Baik. Setiap ibadah mempunyai kedudukan dan kepentingan yang tersendiri, ya, sama ada ibadah fardu, sunat ataupun yang harus. Apabila mana-mana satu daripada ibadah itu ditinggalkan, maka balasan azab akan dikenakan setimpal dengan kedudukan ibadah tersebut. Jadi kita nak tahu kedudukan ibadah, sesuatu ibadah itu perlu mengaji lah, perlu belajar lah, ya. Kalau tak, kita tak tahu, ya, walau macam mana pun. Sebab itulah ada tingkatan-tingkatan ibadah, ada jenis-jenis ibadah, yang mana yang fardu, yang mana yang sunat, ya. Yang fardu tu yang wajib perlu kita laksanakan, ya. By hook by crook kena buat juga, ya. Allahu Rabbi. Jadi kita faham. Dan kemudian yang sunat itu adalah sesuatu yang kita kerjakan, ya, untuk mendapat pahala yang tambahan dan sebagainya lah, ya. Dan kita kerana cinta kan baginda Rasulullah SAW, sayang kepada Rasulullah SAW, ya, kita buat ibadah-ibadah sunnah, ya, untuk mengingati ataupun untuk mengikuti sunnah Rasulullah, ya. Baik. Daripada Imam Al-Ghazali, ya, rahimahullah,
telah menulis bahawa merenung dan berfikir dikatakan ibadah yang paling afdal, kerana hakikat zikir sudah sememangnya tersirat dalam perbuatan itu, ya. Seperti mana abang katakan tadi, ya, kalau kita merenung kebesaran Allah, secara tak langsung kita mengingati Allah, ya. Dan mengingati Allah itu adalah zikrullah, ya. Mengingati Allah itu adalah zikrullah, dan kita sebenarnya berzikir pada Allah, ya. Pastinya apabila kita melihat sesuatu kebesaran Allah, ya, kita akan mengucapkan subhanallah. Kagumnya kita tu terhadap ciptaan Allah itu, pastinya lisan kita akan menyebut. Kalau tak lisan menyebut pun, hati kita akan mengagumi kebesaran Allah. Jadi kita ingat pada Allah, ya. Jadi itu pun dah terzahir tentang zikrullah. Kita sedang beribadat sebenarnya, ya. Baik. Melalui renungan dan berfikir, dua manfaat lagi akan diperolehi. Yang pertama ialah makrifatullah, yakni mengenal Allah SWT, dan yakni merenung dan juga berfikir adalah kunci makrifat. Yang kedua, cinta kepada Allah, ya. Kita akan dapat dua kelebihan yang manfaat yang akan diperolehi apabila kita merenung dan berfikir melihat kebesaran Allah, kejadian Allah. Apa tu? Allahumma salli ala Muhammad, kejadian-kejadian Allah yang telah Allah ciptakan. Ketika kita akan dapat dua manfaat, iaitu makrifatullah, iaitu mengenal Allah, dan juga cinta kepada Allah yang akan tercapai melalui berfikir, ya. Merenung dan berfikir inilah yang dikatakan muraqabah oleh para ulama tasawuf, dan banyak hadis membuktikan kelebihan muraqabah, ya. Baik. Dalam kitab Musnad Abu Ya'la diriwayatkan bahawa daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau berkata, ya, aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda bahawa zikir kafi, ya, zikir kafi, yakni zikir dalam hati, ya, zikir kindi dikuatkanlah, kan, di mulut kita, lisan kita, ya. Zikir kafi, zikir dalam hati yang tidak didengari oleh malaikat pun menghasilkan ganjaran sebanyak 70 kali ganda, ya. Allah apabila baginda Allah Masya Allah, ya. Jadi ini pun menunjukkan bahawa, ya, zikir khafi, zikir dalam hati yang tak didengari oleh malaikat, ya, pun, ya, Allah akan hasilkan, Allah akan berikan gandaan 70 kali ganda, ya, pahalanya, ya. Allahu Rabbi. Kerana zikir dalam hati kita hanya Allah Ta'ala saja yang tahu, ya, keadaan hati kita, nawaitu kita, niat kita, ya. Allahu Akbar. Baik. Apabila Allah SWT menghimpun semua manusia pada hari kiamat untuk dihisap oleh malaikat kiraman khatibin, membawa buku-buku amalan manusia, maka Allah SWT akan berfirman kepadanya, periksalah amalan si fulan, kalau masih ada yang tertinggal. Maka malaikat akan menjawab, tiada sesuatu amalan pun yang kamu tidak catat, dan semua amalan disimpan rapi. Allah SWT pun berfirman, ada lagi amal kebajikan di sisi kamu yang kamu tidak mengetahuinya, iaitu zikir qafinya, yakni zikir di dalam hati, ya. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Daripada Iman Baihaqi, mana tengok rahmat dan kasih yang Allah, ya. Betapa Allah sayangnya pada kita ni. Allah ingatkan lagi pada malaikat, ya. Malaikat dah buka amalan kita tu, tetapi kerana sayangnya Allah pada kita ni, Allahu Rabbi, ya, Allah ingatkan lagi malaikat supaya tengok betul-betul ada tak yang tertinggal amalan-amalan, ya, yang tak tertulis dalam buku tersebut, ya. Dan Allah ingatkan juga, ya, berkenaan dengan amalan-amalan yang malaikat tak tahu, ya. Hanya Allah tahu, ya, Allah Ta'ala yang tahu, ya, iaitu amalan zikir dalam hati, zikir khafi, ya. Jadi Allahu Rabbi, itu nak makna menunjukkan jelas pada kita Allah sangat-sangat sayang pada kita, ya. Dengan rahmat yang ada kat dunia ni pun, yang macam-macam kita dapat ni pun, ya, dengan udara yang kita sedut ni, ya, dengan angin kipas hamba depan hamba ni pun rahmat, nikmat sebenarnya, ya. Ni semua nikmat Allah Ta'ala, ya. Allahu Akbar. Udara yang kita sedut ni, subhanallah, nikmat, sampai ke paru-paru, sampai ke jantung, semua rasa nikmat. Air yang kita minum, ya, Allahumma salli ala Muhammad. Kita minum air kosong je, tapi kita rasa air itu bergerak daripada mulut sampai ke kerongkong, masuk ke dada, lalu dalam dada, ya, bukan masuk dalam dada, ya, lalu ke dada sampai ke dalam perut. Kita dapat rasa, subhanallah, dan nikmatnya sangat hebat. Macam mana, ya, air yang kita teguk tu boleh memberikan nikmat. Kita rasa macam lega, rasa seronok, rasa bahagia. Allahu Rabbi, kan? Dan sebab itulah kita kena bersyukur, ya. Dan rasa semua tu, yang paling last sekali, kena rasa bersyukur, ya. Dan kena zahirkan syukur itu dengan beribadah pada Allah, dengan ingat pada Allah, zikir pada Allah selalu, insya-Allah, ya. Ingatan khas untuk dia yang bersendiri, orang yang bercakap ni, dan juga untuk rakan-rakan sahabat-sahabat, ya, insya-Allah. Baik.
Mana tadi? Okey, baik. Daripada Imam Baihaqi rahimahullah juga meriwayatkan hadis ini bahawa daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha di dalam kitab Syu'ab bahawa zikir yang tidak didengari oleh malaikat adalah 70 kali ganda lebih afdal daripada zikir yang didengari oleh malaikat malaikat maknanya zikir dalam hati tu lagi hebatlah 70 kali ganda lebih afdal kalau mengikut Imam Baihaqi. Baik. Alangkah bahagianya mereka yang sesaat pun tidak lalai daripada mengingati Allah. Ibadah-ibadah zahir mereka tetap mendapat ganjaran pahala, tambahan pula zikir dan fikir. Zikir dan fikir, bukan zikir saja, zikir dan fikir lagi dilakukan pada setiap masa dan dalam setiap keadaan dalam seluruh hidupnya akan mendatangkan ganjaran yang 70 kali ganda itu. Inilah perkara yang sangat-sangat menduka citakan syaitan laknatullah. Baik. Diriwayatkan dalam daripada Junaid radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Junaid radhiyallahu an bahawa beliau telah bermimpi. Dalam mimpinya itu beliau melihat syaitan berada dalam keadaan berbogel. Beliau bertanya kepadanya, beliau bertanya kepada syaitan tersebut, tidakkah engkau malu berbogel di hadapan manusia? Kemudian syaitan itu menjawab, adakah mereka itu manusia? Manusia yang sebenarnya ialah mereka yang sedang berada di masjid Syunizah. Mereka manusia sebenarnya ialah mereka yang sedang berada di masjid Syuniziah yang telah menyebabkan badanku kurus dan telah menghanguskan hatiku. Dan kemudian Sayyidina ataupun Hazrat Junaid rahimahullah pun berkata, setelah itu aku pun telah pergi ke masjid Syuniziah. Di sana aku dapati beberapa orang yang duduk bertongkat dagu dalam keadaan bermuraqabah. Apabila mereka melihat aku, mereka berkata, janganlah engkau terpedaya dengan kata-kata syaitan yang terkutuk itu. Kisah yang hampir sama diriwayatkan daripada Mas'uhi rahimahullah. Beliau juga telah melihat syaitan dalam keadaan yang berbogel. Beliau bertanya kepadanya, tidakkah engkau malu berjalan di tengah-tengah manusia dalam keadaan berbogel? Maka syaitan itu berjawab, demi Allah, itu bukanlah manusia. Sekiranya mereka itu manusia, maka sudah tentu dia tidak bermain dengan mereka seperti kanak-kanak bermain bola. Manusia yang sebenarnya ialah mereka yang menyebabkan badanku sakit, sambil dia menunjuk kepada segolongan ahli-ahli sufi. Baik, syaitan pun pandai membezakan manusia. Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya di sini, maksud di sini adalah mereka yang menyebabkan syaitan itu menderita, itulah sebenarnya manusia. Manusia sepatutnya adalah mereka yang sentiasa mengingati Allah, yang menyebabkan syaitan itu jadi kurus kering, hatinya hangus, terbakar, sehingga kan berlari dalam keadaan berbogel. Itulah manusia yang sebenarnya. Jadi syaitan pun pandai membezakan manusia. Syaitan kata yang buat kerja lara ni, main tentu arah, buang masa dan sebagainya, itu bukan manusia. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, jadi malulah kita, Allah Rabbi. Baik. Daripada Abu Sa'id Khazar rahimahullah berkata, aku melihat dalam mimpi syaitan menyerang aku. Dalam mimpi syaitan menyerang beliau. Aku memukulnya dengan kayu tetapi dia tidak menghiraukannya sama sekali. Tiba-tiba aku terdengar satu suara gaib mengatakan bahawa dia tidak takut dengan benda itu, tetapi dia takut hanya dengan nur hati, yakni ia tidak dapat dihalau dengan kayu tetapi ia dapat dihalau dengan nur iman. Jadi ini pun satu juga lah yang menunjukkan dengan jelas lah bahawasanya syaitan, musuh kita yang nyata ini, hanya akan takut pada nur hati, cahaya hati. Macam mana nak buat cahaya hati? Sebut pandai. Nak membuatkan hati bercahaya, nur iman dalam hati itu bercahaya adalah dengan zikrullah lah, mengingati Allah. Banyakkan berzikir di dalam hati kita, zikir kafi tadi, kemudian zikir lidah pun tak apa, zikir khindi. Khindi, Allahu Akbar, lupa dah term saya. Kalau salah sebut minta maaf, minta tolong tegur.
Jadi oleh demikian, mari kita banyak-banyakkan berzikir, dan insya-Allah hati kita bercahaya, hati kita akan bersih. Sebab kita berzikir, beristighfar, ya, selang-selikan insya-Allah, dengan berselawat juga, ya, insya-Allah hati kita akan bercahaya, dan insya-Allah syaitan pun tak berani nak masuk. Ya, syaitan nak cucuk jarum pun tak berani, ya. Dia walaupun dia seperti mana yang kita kongsikan di hadis-hadis yang sebelum ini, ya, mereka ni syaitan ni dah standby, dah letak jarum dah dekat hati kita. Dia tunggu nak cucuk je, ya. Tapi oleh kerana hati kita ni penuh dengan nurul iman, maka dia tak dapat buat apa-apa. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Ya, baik. Daripada daripada Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik zikir ialah zikir qafi, dan sebaik-baik rezeki ialah yang mencukupi, ya, iaitu tidak kurang sehingga tidak memadai untuk hidup, dan tidak lebih sehingga mendatangkan takbur dan dihabiskan dalam kejahatan, ya. Baik, ini pun nak kena tengok lah, nak kena ingat lah, ya. Allahu Rabbi. Dalam kehidupan ni kalau boleh tak apa, tak, dalam masalah apa ni, dalam Islam tidak menghalang untuk orang menjadi kaya, ya. Tidak menghalang untuk seorang tu menjadi kaya. Jadilah kaya, kerana jadi kaya tu baik untuk orang Islam juga. Kerana orang kaya dalam apa ni, dalam Islam, ataupun orang kaya yang beragama Islam, makanya dia akan keluarkan zakat yang banyak untuk orang-orang yang kurang upaya, ya. Dan orang-orang yang kaya dalam Islam juga akan keluarkan sedekah yang banyak, ya. Jangan pula jadi kaya kedekut, ya. Jadi kaya kedekut itu yang tak boleh, ya. Jadi kaya sepatutnya lebih banyak harta yang kita ada, lebih banyak yang kita keluarkan pada jalan Allah, ya. Maksudnya di sini takkanlah orang kaya, orang biasa pun sedekah RM50 sebulan dah, dalam apa ni, tabung masjid hari Jumaat, ya, contoh. Ya, takkanlah orang kaya pun sedekah RM50 juga, ya kan. Sepatutnya orang kaya kalau sangat kaya, ya, sekurang-kurangnya 1,000, ya, 2,000 ke 5,000 sekali letak, ya, contoh. Jadi manfaatnya akan diperoleh oleh semua orang Islam yang lain juga. Jadi tak salah untuk kita jadi orang kaya, ya. Jadilah contoh macam orang kaya yang kita nampak sekarang ni, ya. Tak lain tak bukan, ya, Al-Fadhil Ustaz Abid Liu kita, ya. Kita jadikan dia contoh. Dia seorang yang kaya, Allah berikan rezeki melimpah ruah pada dia, tapi dia tak simpan seorang-seorang, ya. Dia tak simpan seorang-seorang. Dia berhak untuk menikmati kekayaan dia. Dia berhak untuk berdapat rumah besar, ada kereta besar dan sebagainya, perniagaan yang banyak. Tetapi pada masa yang sama dia limpahkan rezeki yang Allah berikan kepada dia kepada orang lain, ya, kepada orang-orang yang memerlukan. Inilah yang kita nak. Seharusnya semua orang kaya di Malaysia yang beragama Islam khususnya, tak kira bangsa apa, ya, seorang Islam di Malaysia yang kaya raya ni sepatutnya lebih banyak lagi untuk dia memberi, kerana janji Allah SWT, lebih banyak lagi yang diberi, maka lebih banyak lagi akan diterima oleh Allah SWT, ya. Allah akan beri banyak lagi, ya. Jadi sama-sama kita doakan untuk orang seperti ini, ya, khususnya pada Al-Fadhil Ustaz Abid Liu ni. Sama-sama kita doakan minta kepada Allah agar dilimpahkan lagi rezeki pada beliau, supaya satu hari nanti manalah tahu kita pula, ya, yang berada di jalanan, ya, kita pula berada di golongan orang yang asnaf, kita tak tahu, ya, dalam roda hidup kita tak tahu, ya, sekejap kita di atas, sekejap kita di bawah, kita tak tahu bila kita akan berada di bawah, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi oleh demikian kita doakan untuk orang sebegini, supaya satu hari nanti kalau kita ditimpa musibah, ya, orang seperti inilah yang akan tolong, ya. Allah Rabbi. Baik, sama-sama kita doakan, ya. Baik, dan sama-sama, ya, daripada orang yang, ya, rakan-rakan kita yang memang berkemampuan, kaya lah, ya, kaya dalam arti kata kaya, ya, maka tolonglah turun padang, bantu, ya. Kalau tak nak tunjuk, tak bersembunyi pun tak apa, ya, tersembunyi secara sembunyi-sembunyi, ya, tak payah heboh pun tak apa, itu lebih baik, lebih afdal, ya. Bersedekah, berinfak, ataupun melakukan sebarang kerja-kerja di jalan Allah ini tanpa diheboh-hebohkan, itu lagi bagus, itu lagi afdal, ya. Tapi menghebohkannya pun tak jadi masalah, ya, tak jadi salah pun, ya. Kalau ada orang yang kata salah tu, Allahu Rabbi, itu suatu yang salah lah, tanggapan yang salah. Sebab apa? Sebab niat ini, hati kita adalah di antara kita dengan Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala saja yang tahu hati kita. Kita tak berhak untuk menilai seseorang, perbuatan seseorang itu sama ada dia ikhlas atau tak ikhlas. Itu bukan hak kita. Kita manusia tak nampak pun, ya. Hati kita nak tengok sekarang ni pun tak tembus pun hati. Apatah lagi nak tengok isi hati yang tersembunyi, ya. Wa imam malaikat sendiri pun tak tahu isi hati kita, ya. Allah Rabbi, hanya Allah Ta'ala yang saja yang tahu isi hati kita. Jadi oleh yang demikian,
ya, sesiapa yang melakukan amal kebajikan secara terang-terangan, ya, jangan kita hukum dia sebagai nak menunjuk-nunjuk, ya, nak riak ke, nak takabur ke, jangan. Ya, kita tak ada hak untuk menuduh. Ya, melainkan dia sendiri cakap aku buat ni memang untuk menunjuk-nunjuk. Itu lain lah, ya. Dia sendiri yang mengaku, dia sendiri yang isytihar, ya. Itu lain. Ya, tapi kalau mereka memang dia buat, ya, dia buat dan dia tunjuk, tu untuk mungkin niat dia adalah ialah untuk mungkin boleh dijadikan contoh dan teladan pada orang lain juga. Orang lain juga boleh turut sama membantu dan sebagainya. Maka ia mendatangkan manfaat. Jadi apa ni, pahala sampingan pula. Ya, contohnya, ya, kita ambil juga contoh yang sama. Ya, Ustaz Abid Liu ni. Ya, bila dia buat baik macam ni, dia hebah-hebahkan melalui laman media sosial dan sebagainya. Kemudian orang lain tengok, orang lain pun berinspirasi ataupun ikut sama, ya, akibat daripada dia tengok apa yang ditunjukkan oleh Ustaz Abiliu, dia pun buat baik juga. Jadi secara tak langsung, ya, Ustaz Abiliu pun dapat pahala yang sama seperti mana orang yang berbuat baik akibat daripada cetusan, ya, cetusan yang terlihat daripada apa yang ditunjukkan oleh Ustaz Abiliu tersebut, ya. Jadi dah dapat 2 pahala. Dia dah buat amal kebajikan yang pahala dah besar, ya, bersedekah, infak, ya, membantu golongan-golongan asnaf, membantu golongan-golongan yang kurang bernasib baik dan sebagainya. Ya, siap bagi rumah sewa dibayar lagi, ya. Allahu Rabbi subhanallah, ya. Sangat besar pengorbanan yang sedemikian, ya. Apa ni, selama ini pun kita tak nampak lagi lah, tak tahulah pernah dibuat, tapi secara tersembunyi oleh orang lain, wallahu alam. Tapi hamba sendiri yang bertahu memang tak ada lah, setakat yang bertahu lah, ya, ini yang pertama kalinya. Dan alhamdulillah, ya, mungkin ada, ya. Ya, insya-Allah mungkin ada, cuma kita tak tahu, wallahu alam. Ya, baik. Di mana kita tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Ibnu Hibban dan juga Abu Ya'la rahimahullah berkata bahawa hadis tersebut adalah sahih, ya. Hadis yang mana diriwayatkan oleh Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahawa yang bersebut adalah, ya, sebaik-baik baginda Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik zikir adalah zikir kafi, dan sebaik-baik rezeki ialah yang mencukupi, yakni tidak kurang sehingga tidak memandai untuk hidup, dan juga tidak lebih sehingga mendatangkan takbur dan dihabiskan pada jalan kejahatan, ya. Cuma bila kita kaya tu, jangan habiskan pada kejahatan lah. Janganlah, ya, kaya kita buat joli, benda-benda yang tak berfaedah dan sebagainya, ya. Kita support pula Allahumma salli ala Muhammad, ya, penubuhan tempat-tempat tempat-tempat yang boleh dijadikan tempat-tempat maksiat, sarang-sarang maksiat dan sebagainya. Jadi tak betul lah, ya. Jadi itu tak betul. Jadi sepatutnya kekayaan yang kita dapat, kita laburkan dalam pelaburan untuk mendapat pulangan akhirat, mendapat kasih sayang dan redha Allah, itu lagi penting, ya. Baik. Jadi itulah, ya, hadis yang mana dikatakan oleh Ibnu Hibban dan juga Abu Ya'la rahimahullah, ya, bahawa ianya adalah hadis sahih, ya. Baik. Diriwayatkan sebuah hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu mengingati Allah SWT dengan zikir kamil, ya. Zikir kamil pula, ya. Apa kita belajar insya-Allah, ya. Zikir kamil, ya. Seorang bertanya pula, ya, apakah yang dimaksudkan dengan zikir kamil? Ya, baginda Rasulullah SAW menjawab, ya, zikirnya ialah kafi, ya. Ya, ini dilakukan secara zikir kafi, tetapi dilakukan secara bersembunyi diri. Maknanya seorang-seorang, berseorangan, ya. Dia berzikir dalam hati tapi duduk seorang-seorang. Ya, kalau tadi zikir kafi tadi mungkin dalam golongan ramai-ramai, ya, kita duduk dalam 2 3 4 orang duduk lepak contohnya, ya, lepak tapi tak borak, relax, ya, relax tengok ciptaan Allah SWT, ya. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, dalam hati kita berzikir. Itu adalah klasifikasinya hanya untuk kafi sajalah. Ya, tapi zikir kamil pula adalah mereka yang berzikir zikir kafi tetapi dibuat secara bersembunyi ataupun secara seorang-seorang, berseorangan, ya. Baik. Melalui hadis-hadis yang disebut di atas, maka dapatlah diketahui kelebihan zikir kafi, ya, walhal hadis-hadis yang menerangkan mengenai zikir jihri ataupun zikir yang bersuara, ya, bersuara nyaring, ya. Zikir jihri,
zikir Allahumma salli ala Muhammad, mudah lupa ya, zikir jihri, iaitu zikir suara yang nyaring sehingga orang mengatakan gila terhadap orang-orang yang berzikir seperti ini, juga telah disebutkan sebelum ini ya. Kedua-dua zikir yang dinyatakan adalah amalan yang berlainan ya. Kepentingan kedua-dua zikir ini berbeza mengikut keadaan seseorang ya. Guru mursyid yang akan menentukan zikir yang sesuai mengikut orang-orang tertentu dan pada waktu-waktu tertentu bersesuaian dengan keadaan orang tersebut. Alhamdulillah, habis keterangan hadis yang ke-17 ya. Jadi di sini jelas menunjukkan bahawa zikir itu ya adalah suatu amal ibadah yang amat penting, walaupun dia simple ya, dan mungkin ianya bukanlah amalan yang wajib, amalan sunat ya, tetapi ya sesuatu yang sepatutnya kita lakukan, kita buat ya dalam kehidupan ni ya. Luangkanlah masa walaupun tak ada masa ya, walaupun tak ada masa untuk akhirat, sebab akhirat itu sepatutnya kita kena luangkan masa ya. Kerana masa Allahumma salli ala Muhammad, seperti mana yang bersebutkan selalulah ya, hidup di dunia hanyalah untuk 60-70 tahun ya. Kalau ekstra dapatlah sampai 100 lebih tahun ya, mungkin 110 tahun, wallahu alam ya, kalau Allah berikan. Tapi ya, kehidupan di akhirat, kehidupan yang tempat kembali kita yang paling apa, yang paling kita impikan, yang sepatutnya kita berikan keutamaan adalah tempat untuk kembali, yang akan kembali untuk selama-lamanya. Itu sepatutnya kita beri utamaan ya. Jadi oleh demikian ya, yang nak sampaikan, sepatutnya keutamaan kita berikan kepada ilmu-ilmu akhirat. Kita perlu cari ilmu akhirat, ilmu untuk membawa kita hidup untuk selama-lamanya ya. Sepatutnya itu diberikan penekanan, sebab kita nampak sekarang ibu-ibu, ayah-ayah kita kebanyakannya mementingkan ilmu dunia. Tak salah, itu tak salah. Itu pun salah satu tuntutan dalam Islam kita sendiri pun. Ini adalah tuntutan ya. Kalau kita tengok para ilmuwan Islam kita yang hebat zaman dahulu ya, Al-Khwarizmi ke, Ibnu Battuta ke ya, apa lagi Ibnu Sina ke ya, ilmuwan hebat Islam dan terdahulu adalah mereka yang ulama. Mereka terdiri daripada ulama yang alim dalam ilmu agama ya, bahkan mereka menghafal Al-Quran ya, alim dalam ilmu agama, tetapi juga alim dalam ilmu dunia ya. Contohnya Ibnu Sina gitu ya, alim dalam perubatan mata ya. Ibnu Al-Khwarizmi ya, pakar dalam matematik ya. Algebra adalah ciptaan ilmu Al-Khwarizmi sendiri ya. Banyak lagi ya, Allahumma salli ala Muhammad ya. Ibnu Battuta yang mana pakar dalam ilmu pelayaran ya, mengelilingi dunia ya. Banyak lagi ya, Allahumma salli ala Muhammad. Banyak lagi sebenarnya ilmuwan Islam yang hebat-hebat. Hebat ni bukan hanya dalam arti kata ilmu dunia saja, tidak ya. Mereka ini menguasai ilmu akhirat ya. Hafiz Al-Quran, hufaz, terdiri daripada kalangan hufaz ya, tapi pada masa yang sama menguasai ilmu dunia. Jadi kebenarannya sepatutnya ya, keutamaan kita berikan kepada ilmu akhirat. Maknanya anak-anak kita sepatutnya kita isikan mereka dengan ilmu akhirat dulu ya, biar dada tu penuh dengan ilmu akhirat ya. Pada masa yang sama baru kita utamakan ataupun berikan ilmu dunia ya, untuk mereka survive dalam kehidupan dan untuk memberikan manfaat kepada orang Islam juga ya. Itu yang sepatutnya ya. Tapi sekarang ni terbalik kebanyakan daripada kita, tak apalah, tak mengaji Quran tak apa, tak pergi tak apa ya. Mengaji Quran ni tak pergi tak apa, tak ada masalah ya. Tapi tuition Allahumma salli ala Muhammad, tuition lah, tuition matematik ke, tuition bahasa Inggeris ke ya. Kau tak pergi siap contoh ya, kau tak pergi tuition siap kau ya. Tapi tuition Al-Quran, tuition mengaji, tak apalah, esok boleh pergi. Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang menyedihkan. Jadi ini ingatan bersama, ingatan Allahumma salli ala Muhammad, ingatan khas untuk dia yang bersendiri, orang yang bercakap ni, dan ingatan khas juga untuk tuan-tuan puan-puan, untuk sama-sama kita jadikan anak-anak kita pejuang-pejuang Islam, pejuang-pejuang agama yang akan menegakkan syiar Islam di akhir zaman ini ya. Di samping menjadi orang hebat dalam agama ya, bukan kita nak hebat tu maksudnya nak pujian daripada manusia, tidak ya. Kita nak pujian daripada Allah, hebat di mata Allah ya. Allahu Rabbi subhanallah ya. Kalau hebat di mata Allah ataupun daripada sudut pandangan Allah Subhanahu taala
dan juga penghuni langit, maka orang itu akan hebat, lebih hebat daripada apa yang orang nampak pada mata manusia, ya. Allahu Rabbi. Baik, sekadar itu saja dahulu perkongsian kita untuk malam ni. Panjang lebar, minta maaf ambil masa tuan-tuan puan-puan yang sudi bersamalah. Walaupun live hamba ni memang tak ramai, kadang-kadang seorang, kadang-kadang 2, 3, 4 orang, tak apa, hamba tak kisah, ya. Alhamdulillah, yang paling penting hamba dah sampaikan sekurang-kurangnya, ya. Hamba dapat dah bawa, ya, apa yang hamba sampaikan ini untuk hamba bawa menghadap Allah SWT, lillahi ta'ala, insyaAllah, ya. Lillahi ta'ala. Semoga Allah berikan ketetapan pada hati hamba, istiqamah pada hati hamba, pada diri hamba sendiri untuk terus berjuang pada jalan Allah, mengikut ilmu yang hamba ada, ya. Hamba tak banyak ilmu pun, ya. Hamba bukan ustaz pun, ya. Hamba bukan seorang ustaz, ya. Tapi apa nama tu, hamba terpanggil sebagai seorang dai, ya. Kita semua seorang Islam ini adalah seorang dai, ya. Kita memang perlu untuk menyampaikan ilmu yang kita ada, setakat yang kita ada, ya. Jangan kita melampau-lampau, maksudnya yang kita tak tahu pun kita canang juga, jangan, ya. Takut nanti kita sesat dan menyesatkan orang. Nauzubillah min zalik, ya. Jadi oleh demikian, melalui apa yang kita belajar, ya, kita jangan tunggu Allahumma sholli ala Muhammad, kita jangan tunggu sampai betul-betul betul-betul jadi orang dah panggil ustaz kat kita barulah kita nak berdakwah, barulah kita nak baru nak mengajak orang ke arah kebaikan, amal ma'ruf nahi munkar, maka dah terlambat lah, ya. Takut tak sempat, ya. Jadi oleh yang demikian, mana yang sempat kita buat dulu, mana yang mampu kita buat dulu, lillahi ta'ala, ya. Yang paling penting adalah, ya, berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan juga, ya, pengajian-pengajian yang kita lalui lah, ya. Jangan pula kita baca, ya, maksud apa, melalui pembacaan ni, kita tak ada guru, ya, kita tak pernah rujuk pada para asatizah dan sebagainya, ya. Kita baca semata-mata, lepas tu kita olah mengikut akal fikiran, logik akal kita. Nauzubillah, jangan buat macam tu, ya. Jangan sesekali buat macam tu, ya. Ilmu agama tak boleh, ilmu agama tidak boleh menggunakan logik akal. Ini adalah kalam daripada kalam Allah, iaitu Al-Quran, dan kalam baginda Rasulullah SAW, ya, melalui hadis-hadis, ya. Dan orang-orang yang pakar dalam bidang tersebut lah kita kena rujuk, dan kita mengaji dengan diorang, sama aja secara formal tak secara formal, informal lah dah. Informal atau formal, secara formal ataupun tak formal, itu tak penting. Yang paling penting kita mengajar, kita belajar, dan daripada ilmu yang kita ada, ya, kita salurkan, ya, sedikit yang kita mampu, ya. Allahu Akbar. Itu yang paling penting, ya. Semoga segala perkongsian kita, ya, hamba tak mengajar ni, ya. Hamba tak mengajar, hamba hanya berkongsi sahaja melalui kitab ini, insyaAllah, kitab Fadilah Amal ini, ya, dan melalui pengetahuan hamba yang cetek, ya. Itu saja yang hamba buat kerana lillahi ta'ala, semata-mata kerana Allah Ta'ala, untuk hamba bawa segala-galanya ini, untuk menghadap Allah SWT satu hari nanti, insyaAllah. Itulah hamba harapkan, dan hamba harapkan doa rakan-rakan sekalian supaya hamba istiqamah, dan berikanlah, ya, minta tolong rakan-rakan berikan support pada hamba, ya. Tolong share saja, ya. Tolong share saja supaya rakan-rakan, tuan-tuan, puan-puan dapat pahala juga, dan hamba pun dapat pahala. Alhamdulillah. Jadi itu jugalah, ya, pahala-pahala yang hamba untuk dapat untuk hamba menghadap Allah SWT, ya. Dan yang paling penting, ya, sebenarnya adalah untuk kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah, ya. Semoga apa yang kita buat ni, perkara-perkara yang baik, mengajak orang ke arah kebaikan, mencegah ke arah kemungkaran, ya, amal ma'ruf nahi munkar ini, ya, kita dah harapkan kita mendapat redha Allah. Allah suka apa yang kita buat ini, dan insya-Allah, ya, semoga kita mendapat redha Allah, dan kita tergolong dalam golongan-golongan orang yang berbahagia, ya, selepas kita dijemput nanti. Amin ya rabbal alamin, ya, insya-Allah. Baik, Sekadar pula dah. Sekadar itu sahaja dahulu pertemuan untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung di lain ketika, ya. Segala-galanya, ya, yang baik itu, yang sempurna itu datang daripada Allah SWT yang satu, ya. Dialah Tuhan yang Maha Agung, Maha Kaya, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang menentukan segala-galanya, yang memberikan segala-galanya, memiliki segala-galanya, ya. Dan yang kurang, yang lemah, yang silap itu datang daripada kelemahan, kekurangan dan kesilapan hamba sendiri. Jadi hamba mohon ampun maaf daripada hujung rambut hingga hujung kaki. Hamba mohon ampun dan maaf jika terkasar bahasa, jika tersalah kata, tersalah perkongsian dan sebagainya, minta tolong tegur, insya-Allah, secara hikmah, ya. Jadi insya-Allah semoga sama-sama kita mendapat manfaat, dan jika rakan-rakan rasa ianya bermanfaat, tolong hamba untuk share, ya. Tolong hamba untuk share lah sebanyak-banyaknya. Semoga manfaat itu, ya, berpanjangan, dan insya-Allah seperti mana hamba katakan tadi, tuan-tuan dapat pahala, hamba pun dapatlah sedikit pahala, ya, untuk kita dapat bawa menghadap Allah SWT satu hari nanti. Baik, sekadar itu saja dahulu, ya, pertemuan untuk kali ini.
Ya, dua kali beberapa kali sebut dah tapi tak apa insya-Allah. Ya, sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih dan terima kasih untuk selama-lamanya. Terima kasih.